Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bertemu kembali di Kaizoku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafir anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Hari ini Kaizo nak ceritakan pengalaman Kaizo, iaitu Kaizo diserang virus COVID-19. Memang agak perit, agak menyakitkan. Sudah 3 kali Kaizo swab test dah masuk 3 kali. Jadi Kaizo memang ada rasa sesak nafas sampai sekarang. Doktor pun cakap mungkin makan masa dalam 3 bulan untuk recover balik Kaizo punya pernafasan paru-paru. Memang agak perit lah. Jadi masa tu Kaizo muntah, sakit tekak, tak lalu makan pun 2 sudu, memang agak kurus teruk. Lepas tu jerit-berit sampai sekarang mengganggu lagi pernafasan Kaizo. Bila berjalan penat, macam semput, macam orang lari 100 meter. Jadi dipendekkan cerita, masa tu Kaizo tak cukup nafas, Kaizo sesak nafas. Kaizo bertahan 3 hari, Kaizo nak biasa-biasa. Tapi bila cek, Kaizo punya oksigen dalam 80, 85, memang agak rendah lah. Lepas tu susah nak bernafas, nak berjalan pun susah, nak buang air pun susah. Memang agak perit lah. Jadi masa tu Kaizo terus pergi ke hospital. Kaizo call ambulans, kata dia ada 8 kes. Memang agak ramai time tu untuk dia ambil Kaizo lah. Jadi Kaizo pun dah tak ditahan, Kaizo terus pergi. Jadi bila sampai di sana, memang ramailah pesakit COVID. Ada yang teruk, ada yang okey, ada yang baru nak kena simptom. Memang agak perit lah. Ni Kaizo cakap orang bunga. Jadi masa Kaizo berada di hospital, Kaizo ditempatkan di satu tempat, iaitu di pondok. Mungkin dia belum siap lah untuk kemah untuk pesakit COVID. Jadi masa tu memang agak sedih lah, memang dengan hujan, dengan tak cukup nafas dia kan, dengan macam-macam lah kan. Aku punya ward macam ni. Aduh Mat, keadaan semasa. Dengan tak boleh tidurnya, dengan orang kat sekeliling. Jadi dipendekkan cerita, selepas 2 hari tu Kaizo dapat masuk ke dalam dalam kemah lah. Ditempatkan untuk pesakit-pesakit COVID yang baru pun, yang mana kes-kes baru semua datang masuk kat situ. Jadi kat dalam tu memang ada aircon, ada kipas. Kat situ Kaizo diberikan oksigen lah. Masa bila kongsi tu Kaizo dapatlah bernafas. Jadi bila kongsi pun untuk 6 orang jadi bila masa 2-3 jam oksigen pun dah tak ada, dah macam kurang lah. Jadi dalam pukul 4 pagi Kaizo dikejutkan. Bantu jurawat lah, iaitu lelaki, ambil Kaizo lah pada pukul 4 pagi. Jadi masa dalam perjalanan tu Kaizo diceritakan dia cakap, encik, paru-paru encik ni dah teruk, dah tahap 3. Jadi memang tak dinafikan, mungkin kalau Kaizo lambat sikit, mungkin Kaizo dah tak ada lagi lah. Jadi Kaizo diberi kesempatan untuk hidup. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Jadi apabila Kaizo berada di dalam hospital, itu dah pasanglah semua jarum-jarum yang untuk masukkan ubat, untuk masukkan air ke apa semua sekali. Itu di sini memang agak sakit Jadi masa tu dia ambil Kaizo punya darah, itu darah kat nadi. Memang agak perit, memang agak sakit gila. Memang terasa dia punya kesakitan tu. Memang kata orang tu tak boleh tahan lah. Jadi masuk hari kedua ni,
doktor datang. Okey, doktor kata esok pukul 4 pagi, jadi pukul 8 pagi tu doktor datang buat cek untuk pesakit-pesakit COVID. Okey, dia cakap, awak kekurangan oksigen, jadi kita masukkan awak dekat belakang lah. Jadi Kaizo pindah lagi satu tempat. Memang ramai lah pesakit COVID yang tenatnya, yang menjeritnya, yang minta tolong dia, macam-macam lah. Memang kata orang tu azab lah dengan tak ada kipasnya, tak ada aircon dia. Panas mat. Kipas tak buka, apa tak ada, apa semua tak ada. Nak tidur susah. Dengan karina orang minta tolong, minta jerit. Dia punya kalau macam Kaizo ni kira tahap 3 ni masih boleh kata orang tu boleh dibentras lagi lah, di cover balik lah, kata orang tu disekat lagi lah, boleh kata orang tu nak recover balik tu boleh lah kan. Kaizo pun tak tahu nak cakap macam mana. Alhamdulillah. Jadi yang teruk tu macam-macam lah. Kaizo tengok karina orang kan, ada yang sakit, dia oksigen yang plastik tu, itu kirakan dah tahap yang teruk lah untuk tahap 4. Jadi dia akan suruh kita berbaring, iaitu tidur meniarap untuk menaikkan pernafasan kita balik. Kita kata orang tu memang dah agak teruk lah. Lepas yang biasa punya tu, dia akan hos biasa lah, dia ada warna merah, warna hijau, tak silap Kaizo. Yang hijau tu kurang sikit, yang merah tu agak kuat sikit, barulah plastik. Macam Kaizo ni kira tahap 2 lah, macam itulah senang cerita kan. Dia punya oksigen dia, kalau macam dah teruk tu, dia akan hantar di ICU. Time tu lah baru dia akan ditidurkan. Dia akan khawatir sama ada setuju atau tidak untuk ditidurkan. Jadi itu macam yang dah tahap-tahap yang dah teruk lah. Macam-macam lah pengalaman orang yang kita dengar, yang kata orang tu yang meninggal kat sebelah. Macam orang lain, kita sentiasa melihatlah keadaan lain. Kadang-kadang kita syahadatkan. Satu paling sedih, ada seorang makcik tu, apabila dia masuk dalam keadaan duduk dan dia meninggal pun dalam keadaan duduk. Memang agak sedih lah. Macam-macam lah. Kata orang tu setiap masa, setiap jam pasti ada mayat yang meninggal. Untuk pesakit COVID-19 ni, jadi Kaizo berharap korang jagalah korang punya SOP, korang punya, kata orang tu kalau dah keluar tu sanitize selalu tangan, rumah pun seminggu sekali tu sanitize. Sekarang dah macam-macam pun alat yang ada kan, kita sanitize sendiri pun boleh, panggil orang pun boleh. Sekarang punya virus memang agak teruk, memang agak memudaratkan lah. Sampai sekarang virus data yang baru ni pun pakai udara je. Jadi korang sentiasalah jaga. Memang azab lah Kaizo dalam tu. Kaizo pun di dalam tu pun Kaizo dimasukkan antibiotik, ubat cairkan darah, dan saya cek oksigen. Lepas tu dia akan kasih satu pil untuk paru-paru untuk paru-paru dan juga untuk kita punya perut. Jadi apabila Kaizo dimasukkan ubat antibiotik tu, baru Kaizo ada dapat makan. Tapi dia punya makan tu macam tak ingat lah, sentiasa lapar, sentiasa macam nak makan nak memang kata orang tu tak boleh tahan lah. Perut akan menggigil lah. Dia macam pernah cerita macam kena gastrik memang tak boleh tahan. Memang sentiasa sediakan roti, sediakan apa kan untuk kita tahan, untuk sampai kita boleh makan. Jadi pengalaman banyak-banyak, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Masa tu ada 2 orang jurawat. Jadi seorang tu tutup lampu lah semua. Memang agak gelap lah masa tu. Jadi yang seorang lagi datang, dia beritahu, weh, kau jangan tutup lampu, buka lampu sikit, jangan gelap, nanti benda tu datang. Jadi sampai sekarang kita terfikir apa benda yang datang kan. Memang agak seram lah kan. Kata orang tu kat hospital tu memanglah banyak benda-benda seram kan. Banyak benda-benda yang kita tak boleh nafikan yang kita tak nampak. Memanglah pengalaman yang agak sedih, pengalaman yang macam-macam. Kita lihat mayat sebelah dengan keadaan orang menangis, minta tolong, oksigen tak ada. Dia cuma cakap ICU itu penuh
Kalau ICU tu tak penuh, mungkin kita akan dapat masukkan lah yang siapa yang jerit tu. Memang sentiasa pack lah, orang pesakit COVID memang keluar masuk memang Kaizo pun ditahan dalam selama 10 hari. Dia akan cek darah kita punya oksigen. Selagi kita tak buka oksigen kita tu, selagi kita tak akan dapat balik. Dia akan tengok kita punya kondisi oksigen kita. Macam Kaizo ni 95 ke atas, barulah dia kata awak punya oksigen tu okey. Memang agak terus hari pertama ke hari kedua Kaizo masuk nak mandi ni, nak bersihkan diri ni, bila sampai di paru ni Kaizo macam orang lemas dalam air. Memang dia punya azab tu, ya Allah, memang tak boleh nak cakap, tak boleh nak digambarkan. Memang teruk virus COVID-19 ni. Jadi alhamdulillah Kaizo dapat dicas 10 hari. Kaizo bertahan. Dia akan cek kita punya darah memang hari-hari kita akan ambil. Memang sini memang bengkak lah, memang sentiasa sakit lah, hari-hari ambil darah kan. Doktor pun cakap banyakkan minum air, banyakkan makan, kalau tak darah awak kering. Jadi kita terpaksa ambil darah 2-3 kali. Jadi terpaksa pun tak nak masa tu, terpaksa minum air, makan apa semua kan. Memang kita nak jadikan tenaga kita. Memang kesian lah, ada yang makcik tu umur dalam 90 ke 80 lah, memang agak tua. Memang Kaizo tengok dia tak makan langsung, cuma harapkan oksigen tu. Tak tahulah sampai sekarang pun Kaizo pun tak tahu makcik tu macam mana keadaan dia. Tapi memang azab lah, memang tak boleh nak digambarkan sakit COVID-19 ni. Jadi dengan ini Kaizo berharap korang jagalah SOP, jagalah keluarga, jagalah korang punya keluarga. Itulah Kaizo cuba dapat nasihatkan, jangan sampai terkena COVID ni. Memang agak teruk Kaizo punya pengalaman. Dia punya sakit tekak. Bila dah sakit tekak, dia punya Kaizo kena ada demam, tapi Kaizo minum akar kayu tu alhamdulillah memang okey lah, hilang demam Kaizo. Di rahsia dia baru memang alhamdulillah dapat makan ubat akar kayu ni. Memang kata orang tu alhamdulillah, memang tak dinafikan, memang terbaik. Kata orang tu memang bila minum air tu terus macam hilang demam ni, hilang segalanya. Banyak orang yang Kaizo dengar semua dia baru dia rasa hilang sampai 2-3 minggu, ada yang sebulan. Memang agak serius. Memang kata orang tu kuatlah COVID-19 ni. Kita tengok dekat luar macam biasa kan, dalam TV COVID-19 ni biasa, tapi bila kita dah terkena pada diri kita, baru kita tahu dia punya azab dia. Jadi Kaizo punya simptom masa tu mula Kaizo sakit tekak. Dah sakit tekak, panas tau dekat sini, dekat kita punya tekak kita ni sentiasa panas. Jadi bila dah panas tu dia akan batuk. Batuk, kita ketek, kita punya demam. Bila kita dah demam, kita muntah, makan tak lalu, minum air mineral pun tak sedap, minum air manis pun tak sedap, semua rasa tak sedap. Jadi bila Kaizo makan pun dalam 2 suap, nasi pun 2 suap, memang tak boleh masuk. Lepas tu Kaizo start muntah. Bila dah muntah, cerit-berit. Bayangkan kita tak makan tak apa, kita cerit dalam 2 kali Kaizo kena. Selepas tu barulah dia attack kita punya paru-paru. Time tu lah baru kita akan rasa tak cukup nafas. Jadi Kaizo nasihatkan siapa yang dah ada simptom-simptom macam ni, jangan sampai dia attack paru. Kalau boleh pergi lebih awal lah. Memang azab kat dalam sana. Yang demam Kaizo tengok depan mata sendiri. Masuk memang okey, memang kata orang tu boleh berbual, boleh lagi. Besoknya dia dah start attack demam dia punya temperature 40, 41, memang agak tinggi, memang agak panas, sampai meraung. Kaizo tengok brother tu meraung tu, Kaizo tak kisah sampai nak bunuh diri. Dia cakap aku tak nak hidup, aku nak mati. Kita orang cuma cakap istighfar, banyakkan bersabar.
Memang sampai teruk sangatlah, sampai bayangkan dia boleh menjerit minta tolong sampai dia tak boleh tahan, dia pergi bilik air, tidur dalam bilik air. Bayangkan tidur dalam bilik air dalam 4 jam. Kaizo pun tengok mana dia ni tak boleh balik kan. Jadi bila dia balik tu dengan basah dia, dengan apa semua, tanya dia kenapa, dia cakap aku tak tahan, badan aku panas sangat, aku dah tak boleh tahan, aku tidur dalam bilik air. Sampai macam itu sekali lah. Memang agak perit dah. Dengan ini Kaizo mengundurkan diri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.